أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala merezekikan kita dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk bermuzakarah. InsyaAllah kita akan muzakarah berkenaan hukum yang terdapat di dalam ilmu fiqh, iaitu hukum berkenaan haid, istihadah dan nifas. Jadi hukum berkenaan darah ni, dia adalah satu perkara yang cukup rumit. Boleh kita katakan cukup rumit, betul tak? Bagi wanita sendiri pun cukup rumit, kan? Bagi lelaki lebih-lebih lagi lah, betul tak? Bukan kita kata hanya perempuan tu saja yang rumit. Masalah darah tu pun rumit. Jadi masalah darah ni, kalau dulu dia perbahasan mengenai darah ni dia cukup tersembunyi. Tapi alhamdulillah sekarang dengan khidmat para ulama, mereka membukukan atau menulis satu kitab yang khusus berkenaan darah sahaja. Satu lagi, orang dulu dia lebih tertutup dan malu. Malu nak ceritakan benda tu yang sulit tapi dalam bab belajar ni tak ada masalah lah. Kalau kita tak wadihkan, kita tak nampak. Tu. Kita tengok bagi wanita sendiri pun dah rumit dah. Mereka yang mengalami pun rumit. Lagi-lagi bagi lelaki. Pening situ. Tak? Jadi alhamdulillah khidmat para ulama, mereka membukukan ataupun menulis satu kitab yang khusus membahaskan berkenaan darah. Jadi kitab Al-Ibanah wal-Ifadah ni, boleh dikatakan ulama pun memuji, kalau kita faham betul-betul kitab Al-Ibanah wal-Ifadah, dia dah memadai. Bukan kita kata dalam Al-Ibanah wal-Ifadah semua masalah ada dalam ni, tak. Tapi kalau kita faham betul-betul Al-Ibanah wal-Ifadah ni, dia boleh dikatakan sudah memadai. Cuma kalau kita nak lebih, kita kena rujuk dengan kitab yang besar-besar lah. Antaranya kitab apa? Mughni Muhtaj, Syakawi al-Tahrir. Syakawi al-Tahrir tu, dulu kami ngaji Syakawi al-Tahrir. Dia bahas bab istihadah tu detail. Ikutlah Tuhfatul Muhtaj kan. Bawa balik Ma'rif dah banyak kitab kan, berlagis-lagis. Jangan tinggalkan karak, berhabuk. Baca. Banyak lagi lah. Jadi penting. Ilmu berkenaan darah ni penting. Lebih-lebih lagi bagi perempuan. Hukumnya wajib. Bukan sunat suka aku nak belajar, tak. Hukumnya wajib. Wajib bagi perempuan belajar berkenaan darah ni. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan kesucian wanita hari-hari, betul tak? Dia berkait dengan ibadat wanita tu sendiri. Ni tak tahu darah apa, main jalan je. Muskil lah. Wanita hukumnya wajib mempelajari ilmu ni. Adapun bagi lelaki, kita kena belajar jugalah. Kita tak kata wajib atas lelaki, tak. Tapi mesti belajar. Lagi-lagi yang nak kahwin, umur 21 sibuk kata nak kahwin. Mandi wajib tak reti lagi. nak kahwin dah. Ni hukum darah ni kena belajar juga. Takut-takut nanti kita kahwin dengan orang bukan mengaji agama. Contoh,
Orang bukan mengaji agama berkahwin dengan ustaz daripada Mesir. Mengaji mana? Al-Azhar. Oh. Tanya, saya keluar darah ni. Abang, contoh kita bagi gambar. Abang, saya keluar darah ni. Darah saya terputus-putus. Sejam keluar. Hari ni sejam keluar. Besok 2 jam keluar. Lepas tu putus selama 10 hari. Lepas tu dah 15 hari dah. Tapi tak cukup 24 jam bang. Darah apa tu bang? Abang dia pun, bukan abang dia lah, suami dia mengaji Azhar jawab, itu darah nifas tu dek. Tu muskilah. Jangan kita nampak masalah tu tertumpu pada ibadat yang tak. Ini pun penting juga. Yang pentingnya pada apa? Pada keluarga kita sendiri. Mak, adik-beradik yang tak mengaji. Kita yakin tak pada adik-beradik kita tu betul tak cara faham diorang berkenaan darah tu? Yakin tak? Kita yang mengaji ni, Azhariyah sendiri pun pening nak dibandingkan dengan adik-beradik kita yang tak mengaji ni. Macam mana? Itu pentingnya. Sebagai abang, sebagai adik, sebagai anak, sebagai suami, penting. Sebab kita kata belajar darah ni bagi lelaki tu penting. Yang nak kahwin perlu persediaan. Perlu tahu hukum-hukum macam ni. Hukum-hukum fiqh perlu tahu. Kita nak jadi ketua keluarga. Sehingga disebutkan dalam ni, sebut dalam Mawsu'ah Quatiyah pun sebut, kalau perempuan ni wajib dia belajar ilmu berkenaan darah ni. Kalau suami tu alim, wajib suami itu mengajar isteri dia berkenaan darah ni. Wajib, lazim. Bukan suka-suka, wajib. Kan? Kalau suami dia tak alim, tak ada ilmu berkenaan darah ni, suaminya wajib memberi izin kepada isteri dia mengaji dengan orang lain. Suami dia takut apa? Takut isteri dia kena ngorat dengan ustaz tu. Contoh. Apa perlu buat? Suami dia wajib pergi belajar supaya boleh mengajar isteri dia. Dia faham? Tu. Itu pentingnya hukum berkenaan darah ni. Jadi kita tak perlulah panjang mukadimah, sebab kita akan baca mukadimah sini. Semua pakai nuskhah ni ke? Sama Kalau dalam ni, di nuskhah lama cetakan yang ke-4, dia tak ada beza sangat pun. Cetakan keempat ke berapa? Cetakan ke-3. InsyaAllah kita akan buat 10 pertemuan. Kalau 10 habisnya. Dengan kami ni, kalau biasa ngaji dengan kami, cakaplah 10, tak jadi 10. Sebab satu apa? Sebab bab darah ni kita kena banyak menulis, kena tunjuk rajah tu, betul tak? Baru nampak gambaran. Tapi kalau semua cerdik belaka, kita tak payah buat rajah pun, sebut je. Kalau boleh faham kitab ni, sekali mengaji dah faham dah. Guru kami kata, kalau mengaji satu kitab tu, dobek tu bagi dobek betul-betul. Dengan maksud apa? Kalau lepas ni tak perlu dah ngaji lagi, boleh mengajar dah. Tu penting. Sebab tu kena niat, betul lah macam Ustaz Khalid kata. Kena niat kita ni belajar benda ni, kena niat mengajar. Niat kita boleh mengajar kitab ni. Kalau kita boleh mengajar kitab ni, maknanya kita apa? Kita faham. Betul tak? Kalau kita tak faham, nak ajar macam mana? Betul tak? Tu. Kena bagi faham betul-betul berkenaan darah ni. Kalau ada muskilah nak tanya, tanya. Tapi, tu. Ada syarat nak tanya ni. Okey. Kalau ada yang nak bertanya berkenaan darah, boleh. Mungkin Banat sediakan satu buku, tulis soalan dalam buku tu. Boleh. Kalau korang tanya pada kami sekarang pun, kami tak boleh jawab sekarang. Takut. Sebab apa? Sebab ni berkenaan hukum. Duk pandai-pandai, duk jawab-jawab, tapi tak betul macam mana? Sebab apa? Sebab ramai para asatizah yang silap dalam memberikan hukum berkenaan darah ni. Sebab tu kena berhati-hati. Kita ni satu hari nak jadi guru, kena berhati-hati. Tapi kita tak boleh nak salahkan guru. Kadang sabukul kalam tu biasa, betul tak? Terlepas cakap, terlepas tu biasa. Salah tu biasa, jangan salahkan guru. Tapi guru pun kena berhati-hati. Maksud apa? Guru ni, kau nak memberikan hukum, kalau tak yakin jangan. Sedangkan Imam Malik pun
Orang datang bertanya pada Imam Malik, bukan semua Imam Malik jawab. Betul tak? Imam Malik jawab beberapa soalan, yang lain la adri. Tu. Imam Malik, Imam mazhab, kita imam apa? Imam pun betul tolak, betul tak? Nak jadi imam subuh pun betul tolak. Sebab apa betul tolak? Sebab kena baca kunut. Kalau Wahabiyah tak apa, tak baca kunut. Okey, jadi bagi faham molek-molek. Kalau tak faham ibarat, penerangan ibarat dalam kitab, tu tak apa tanya. Kalau berkenaan hukum, mungkin seeloknya tulis kan, laki satu buku soalan, perempuan mungkin satu buku. Jadi kami akan tengok. Kami akan cuba jawab, kami akan bagi rujukan kalau mampu. Tengoklah, sebab kita pun banyak benda nak ni kan. Tu. Semampu yang kami boleh. Tu. Okey. Qala al-musannifu rahimallahu taala, tapi sebelum kita nak mula satu kitab tu, hari ni ada apa? Hari Rabu. Betul tak? Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, dalam taklim sebab apa? Seelok permulaan mengaji tu hari apa? Hari Rabu. Tapi ni dia kedah kira Khamis lah tu tak? Sebab lepas maghrib tak apalah, kita Rabu Yahudi. Bagi laluan. Jadi kita hadiahkan, sebelum kita nak mula satu kitab, kita kena hadiahkan 3 Al-Fatihah. Yang pertama, kita hadiahkan Al-Fatihah tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah yang kedua kepada para anbiya, para sahabat, pada guru-guru kita dan para ulama. Al-Fatihah. Terakhir sekali kita hadiahkan Al-Fatihah khususan kepada musannif kitab ini, iaitu Syekh Ad-Doktor Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Al-Fatihah. Taqdimun biqalam Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Qaili, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa alihi al-akramin. Yang ni bukan mukadimah musannif ni, mukadimah orang lain, betul tak? Tapi kat sini dia nak memuji penulisan Syekh ni. Tak apa kita baca. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam nazilatani, turun keduanya ke atas Sayyidina Muhammad, penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke sempit? Ke depan sikit kotak tu. Dia nak mengaji ni kena selesa. Kalau tak selesa, dia tak fokus. Al-Qaili, yang bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah padanya man akan kebaikan, yufaqihu fid din, saya Allah Ta'ala beri faham akannya. Akan siapa? Akan man yuridillahu, mereka yang Allah Ta'ala kehendak tu, memberi faham secara mendalam. Faqqaha yufaqihu. Dia ada ziyaratul bina tadullu ala ziyaratul makna, memberi faham secara mendalam pada agama. Wa alihil akramin, dan keluarganya Nabi yang mulia. Wa sahbihil hadin al muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad ittala'tu ala risalatil majmu'ati fi ma yata'allaqu bil haidi wan nifasi wal istihadati allati jama'aha as-sayyidul fadil. Sesungguhnya telah aku kaji, aku baca ala risalah, atas satu risalah. Risalah ni satu kitab lah, kitab yang saghir, yang kecil.
al-majmu'ati, risalah yang dihimpun, fi ma yata'allaku, risalah yang dihimpun fi ma pada perbahasan, minal bahthi, ma pada barang apa? Minal bahthi, perbahasan yata'allaku bil haidi, yang berkait oleh ma bil haidi dengan haid, wan nifasi wal istihadati. Tu allati jama'aha, yang menghimpun akannya apa? Akan ar-risalah. Oleh siapa yang menghimpun? As-Sayyidul Fadil, iaitu penghulu, tuan al-Fadil, al-mujtahidu fi talabil ilmi, al-Fadil yang bersungguh-sungguh fi talabil ilmi asy-syarif, pada menuntut ilmu yang mulia, al-alamul munif. Tu siapa? Al-alamu. Al-alamu tu panji, al-munifu yang terkemuka. Oh, dia puji, kita kata puji kau-kau. Al-muhaqqiqun nabi, yang muhakkik an-nabi, yang tekun, yang cerdik. Muhibbul ilmi, yang mencintai ilmu. Wa ahlihi, dan anggota-anggota ilmu, ahli-ahli ilmu. As-Sayyidu, siapa? As-Sayyidu Syarif Abdul Rahman Abdullah bin Abdul Qadir bin Husain bin Abdullah bin Habib Al-Allamah Al-Hasan bin Al-Habib Al-Allamah Imamin Wadi Al-Ahqaf Al-Imam Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf. Itu nama dia, serta nama atuk-atuk dia sekali. Keturunan As-Saqqaf, keturunan Nabi ni. Faqad hawaj, sesungguhnya telah menghimpunlah hadhihi risalatu, oleh ini risalah. Risalah tu badal bagi hadhi, isim ma'rifah datang selepas isim syarat jadi badal. Menghimpun oleh ini risalah ma yata'allaqu, akan perbahasan, akan barang yang kita kata minal bahsilah, perbahasan lah. Yata'allaqu, yang berkait dengan haid dan nifas, wal istihadati. Oh, ma tu kita tak bayangkan dengan minal bahsi. Ma tu bayan di belakang tu, minasyuruti wa mu'dhamil ahkami, boleh? Tu bayan di belakang. Ma tu isim mausul, barang-barang, apa barang tu? Bayan di belakang. Syarat-syarat dan kebanyakan hukum yang berkait dengan haid, nifas dan istihadah. Boleh? Boleh? Biikhtisarin, dengan ringkas, wa ta'birin salisin, dan ibarat yang halus. Fahiya, maka bermula ia hadhihi risalah, wa in saghura hajmuha, walaupun kecil bentuknya hadhihi risalah, faqad ghazura ilmuha, maka sesungguhnya melimpahlah oleh ilmunya. Kecil ni, tapi ilmunya melimpah. Tunggu kita tengok melimpah macam mana, sampai pening semua. Dia sebab apa pening? Kalau laki ni sebab dia tak mengalami satu lagi sebab dia main angka, main nombor, dia pening terus. Main angka, main nombor dah pening lah. Hari ni berapa hari ni, kat sini keluar, sini tak keluar. Tu. Jadi dia kata saghara hajmuha, kecil tubuhnya, kecil bentuknya, tapi melimpah ilmunya. Faman haqqaqa ma fiha minasyuruti wal ahkami kafathu ghaliban anil kutubil mutawwalah. Tengok tu dia kata. Maka barang siapa yang haqqaqa ma fiha, dia tahakkuk betul, faham betul apa yang di dalam ini, di dalam hadhihi risalah, minasyuruti wal ahkam, kan, daripada syarat-syarat dan hukum-hukum, dia faham betul syarat-syarat, hukum-hukum apa semua di dalam hadhihi risalah. Dia kata apa? Kafathu ghaliban, saya memadailah oleh hadhihi risalah ghaliban, kebiasaannya, anil kutubil mutawwalah, daripada kitab-kitab yang besar-besar. Tapi kitab-kitab besar tu dia meluas lagi lah. Tapi betul lah, kalau kita baca dalam kitab ni dah cukup dah, memadai. Tapi kena ngaji juga kitab besar tu. Kena baca Syakawi yang Latahri tu, baca perbahasan dalam
Tuhfa, Mughni Muhtaj. Tu dia bahas panjang. Kemudian mana? Fajazallahu muallifahu, mudah-mudah fajazallahu, membalas oleh Allah Taala. Kita kata apa? Kalam khabariyah, lafzan insya'iyah, manan. Mudah-mudahan Allah Taala membalas pada pengarang Hadhihi Risalah khairal jaza, akan sebaik-baik balasan, wa kaththara min amthalihi, dan mudah-mudahan Allah Taala memperbanyakkan daripada seumpama musannif kitab ni. Mudah-mudahanlah kita, insya-Allah, amin. Allah Taala jadikan kita orang yang berkhidmat kepada ilmu. Bukan kerana nama, bukan kerana harta, tak, tapi lillahi ta'ala, menuntut redha Allah Taala. Wa kaifa la yakunu zalika wa huwa min zurriyyatil imam? Bagaimana tidak? Kan? Bagaimana tidak oleh demikian? Pada Syekh Muallif ni min zurriyatil Imam Taha bin Umar As-Safi As-Saqaf. Dia ni adalah setengah daripada zuriatnya Imam Taha bin Umar As-Safi As-Saqaf. Ulama juga tu. Al-muntasibina ilaih. Muallif ni dinisbahkan kepadanya siapa? Imam Taha ni As-Saqaf. Al-mad'uwi yang didoa li zuriyatihi, bagi zuriat-zuriatnya Syekh Imam Taha ni, bi baqail ilmi fihim. Syekh doa untuk zuriat dia. Itu kita ni kalau ada anak ke apa ke, doa supaya anak kita pun jadi ulama. Jangan kita seorang sekor je jadi ulama, bagi anak kita belaka, anak keturunan semua jadi ulama. Tu ulama yang mukhlisin. Ulama sekarang berlambak, ulama macam bi baqail ilmi fihim, dengan kekal ilmu fihim pada mereka pada siapa? Pada zuriatnya lah. Ila yaumil qiyamah minal habib al-imam al-arif billah naqib as-sadah al-alawiyyin Ahmad bin Alwi Bajahdab. Waqad tahaqqaqa ad-du'a, sesungguhnya telah berlakulah oleh doa itu fi zurriyatil habib Taha, pada anak Habib Taha, ila yaumina haza, kepada hari ini sehingga waktu sekarang. Wa minhum jami'u hadhihi risalah, dan setengah mereka adalah jami'u hadhihi risalah, yang menghimpun ini risalah. Tu doa daripada keturunan atuk-atuk moyang dia tu, supaya apa? Supaya mereka ni Allah Taala berikan kepada keturunan ilmu. Betul berlaku keturunan ulama. Jadi tu usaha orang ni dia kata apa? Dia nak menggalakkan kita ni doalah. Doa supaya keturunan kita terdiri pada ulama, orang yang faham, yang faqih berkenaan agama, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wa nas'alullaha yanfa'ana ay yanfa'a bihadhihi risalah. Kami mohon, kami meminta akan Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat oleh Allah Ta'ala dengan ini risalah. Wa ayyuwaffiqana, dan memberi taufik akan kami, dan Allah Ta'ala beri taufik kepada kami, akan kami, wa muallifaha, dan pengarang hadhihi risalah. Dia doa lah, dia doa supaya Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua dan kepada musannif kitab ni, lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala zalika wa katabu al-faqir ila afi rabbi al-mujib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman bin Abi Bakar al-Khatib. Ini siapa ni? Siapa ni Nawi? Tak, dia apa kena mengena dengan kitab ni? Ke dia yang menulis kitab ni ke apa? Anak murid. Anak murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bawa muqaddimah musannif. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita laju je. Hamdan wa fi ni'ma wa yukafil mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan atas sekalian orang muslim. Kenapa kita terjemah sekalian? Kaedah kata apa?
Kenapa kita terjemah sekalian orang Muslim? Kenapa kita tak terjemah sebahagian besar orang Muslim? Ulang banyak kali ni. An-nakirah. Apa? Bukan nakirah. Sini kullu apa? Al-kullu hukmuna al-majmu'i. Bukan. Wahai suma li kulli fadin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Ingat, kullu tarkib dengan nakirah dengan makna jami'. Betul tak? Wahai semua li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kulliyah namanya. Dengan makna jami'. Semua. Kalau kullu tarkib lepas daripada kullu itu makrifah, kullu majmu'. Sebahagian besar. Boleh? Siapa hafal ni? Hafal sulam. Haitsuma likulli fadin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Lepas tu? Wa kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dhaka. Kulli dhaka itu diambil daripada hadis tu. Yang hadis Ziyadain tu. Satu hari Nabi lupa, betul tak? Nabi kurang solat, kurang rakaat ke? Tambah. Allah Alam, tak ingat. Kurang. Kemudian Ziyadan tu tanya, adakah apa? Adakah memang apa? Kita pun tak ingat lah. Begitulah. Nabi jawab kullu dhaka apa semua tu sampai. Jadi nak faham apa? Kullu lepas ada dhak. Dha tu isim isyarah, betul tak? Dhaka itu apa? Ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Jadi Nabi kata, kalau kullu situ dengan makna jami', dua tu tak betul. Padahal salah satu betul tak? Kalau kita kata dua tu tak betul, maka tak betul lah kata-kata Nabi. Tu. Sebab tu kata kullu tarkib dengan makrifah dengan makna majmu', bukan semua. Ada pun kullu tarkib dengan nakirah, makna semua. Tu kullu muslimin, semua orang Muslim. Doktor ke, peniaga ke, ustaz ke, tak ustaz ke, anak ustaz ke, mak ustaz ke, kan? Anak sultan ke sultan sendiri agung sendiri pun wajib mengaji agama. Ngajib menuntut ilmu. Ilmu yang fardu lah. Yang lepas untuk ibadat dia, ilmu akidah, ilmu fiqh. Yang lepas untuk ibadat dia, berkenaan solat, apa yang bertakluk, apa yang berkaitan dengan solat semua. Kemudian ilmu tasawuf. Tu. Kullu muslimin ayu muslimatin. Kadar balarang panggil apa kat sini? Tak payah panjang kat sini. Min babi taghlib, betul tak? Sebut muslim, masuk juga muslimah. Fal hadisu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Maka bermula hadis yang memberi faedah akan wajib ta'allumil ilmi, belajar ilmu. Wa minal ilmi al-wajibi 'alal mar'ah. Tu. Sebahagian min tabi'in. Sebahagian ilmu yang wajib atas perempuan apa? An tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Bahawa belajar perempuan itu akan hukum-hukum, ma tu bayan di belakang tu, min ahkam situ. Boleh? Setengah perkara yang wajib, setengah ilmu yang wajib atas perempuan apa? Bahawa belajar perempuan al-mar'ah itu akan barang. Apa barang situ? Sekejap dia bagi tahu bayan dia. Akan barang yang berhajat kepadanya ma. Barang yang berhajat oleh perempuan kepada ma. Apa maksud ma situ? Min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Boleh faham? Perempuan itu wajib belajar hukum-hukum haid yang mana perempuan tu berhajat kepada hukum tu. Hukum haid nifas tu. Berhajat pada tahu hukum haid nifas tu. Boleh faham? Boleh kan? Asal semua lemau ni? Nak minum-minum je. Kita namanya, daurah ni atas nama je. Kita santai-santai macam kelas biasa. Bismillah. Nak minum-minum ke santai. Jangan dalam tekanan. Sekejap lagi nanti dah cerita pasal haid lagi dalam tekanan. Boleh?
Nak minum. Jangan bersembang, jangan buat bisnes sudah. Tu tak apa. Kemudian fa in kana zawjuha aliman. Okey. Dia kata hadis ini memberi faedah wajib belajar ilmu. Okey, setengah ilmu yang wajib perempuan belajar apa? Berkenaan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Okey. Fa in kana zawjuha aliman, ni yang kita sebut tadilah. Maka jika suaminya, suami imraah itu aliman, orang yang alim. Zikri. Alim. Zikri insya-Allah alim. Jadi apa yang wajib bagi zikri? Lazimahu ta'limuha. Wajib mengajar isteri dia. Faham? Jangan buat tak tahu bini tu. Boleh? Kalau suaminya alim, azhari, aliman, alimun. Kana azhariyan wa aliman, ikutlah. Lazimahu ta'limuha, wajib akannya, wajib oleh mengajar zaujah. Lazimahu kembali kepada zauj. Boleh? Wajib suami dia mengajar isteri dia. Wa illa, jikalau tidak. Wa illa ai wa in lam yakun zaujuha aliman. Suami dia tak alim. Kan? Datang Mesir tak tahu buat apa. Termenung 4 tahun. Termenung 4 tahun mengajilah. Cuma dia tak mahir lah bab haid ni semua kan. Tak apalah. Kalau suaminya tak alim, falaha al-khuruju li su'alil ulama, maka wajib baginya, bagi zaujah, al-khuruju. Dia macam ni, fal-khuruju li su'alil ulama wajibun laha. Boleh? Ataupun lazimatun laha. Ikutlah. Lam tu takluk jadi khabar muqaddam. Al-khuruj jadi mutada muakhar. Jikalau suami dia tu tak alim, maka wajib bagi imra'ah itu khuruj, keluar li su'alil ulama, pergi bertanya ataupun pergi belajar pada ulama. Wajib. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju bal yajibu 'alaiha. Bahkan wajib, ni samalah, kita dah takdir dah tadi. Bahkan wajib atasnya imra'ah itu al-khuruju li su'alil ulama. Wa yahrumu 'ala az-zawji ayyamna'aha, dan haram atas zauj ayyamna'aha, bahawa menegah suami itu akan isterinya daripada pergi belajar. Boleh? Dapat suami yang bodoh-bodoh kan? Tak bagi nak pergi belajar. Tak boleh, haram hukum dia, haram, dosa suami itu. Illa boleh tak dihukumkan haram kalau suami itu menegah isteri itu daripada belajar, melainkan ayyas'ala huwa wa yukhbiruha, melainkan bahawa bertanyalah zauj itu ataupun pergi belajar zauj itu kan, huwa kena zauj je lah. Yas'alu al-ulama'a kan, belajar, bertanyalah suami itu al-ulama'a ke ulama, wa yukhbiruha, dan dia mengkhabarkan zauj itu kepada isteri dia. Boleh? Tu mudah je tu. Summa inna ta'alluma hazil ahkam yu'addu min al-fiqhi allazi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihi al-khaira, haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian sesungguhnya belajar ini hukum dibilangkan daripada fiqh. Tu fiqh. Fiqh ni pada lugah apa? Pada lugah al-fahmu, ai lima daqqa. Boleh? Kita ambil daripada nafahat, Asy Nafahat. Al-fahmu ay lima daqqa, fala yuqalu faqahtu anna al-wahid nisful isnain. Boleh? Fiqh ni dia tahu secara daqiq, secara tahu satu benda secara mendalam. Benda-benda yang senang kita tak panggil fiqh. Faham yang lima daqqa. Tu dia kata fala yuqalu faqahtu anna al-wahida nisful isnain. Tu kita tak katalah faqah tu, tak. Tu. Okey, kemudian dia kata may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Okey.
Belajar hukum, ini hukum dibilangkan setengah daripada fiqh. Allazi huwa min alamati iradatillah. Belajar ini adalah setengah daripada tanda-tanda kehendak Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Kehendak apa? Akan kebaikan. Hai suja'a anhu, sekiranya datang daripada sekiranya datangnya hadis daripada Nabi SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan ada padanya, kan, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala bagi dia faham secara mendalam, kan, berkenaan agama. Wa musamaha fi nashril ilmi al-wajib, wa musamahatan, dan kerana musahamah, dan kerana nak memudahkan fi nashril ilmi, pada nak menyebarkan ilmu al-wajib wa tablighi dakwah, dan menyebarkan dakwah ajakan, kan, a'dadtu, kerana nak memudahkan pada penyebaran ilmu yang wajib dan nak tabligh dakwah, nak menyampaikan dakwah ni. Ustaz kata apa? A'dadtu hazihi durus al-fiqhiyata fi ahkamil haidhi wan nifas al-istihadah. Aku sediakan akan ini durus, ini pelajaran al-fiqhiyah yang bangsa fiqh, fi ahkamil haidhi wan nifas wal istihadah. Tu dia nak memudahkan pada nak menyebarkan ilmu yang wajib bagi perempuan. Sebab tu dia sediakan satu kitab yang membahas berkenaan haid, darah, haid, nifas dan istihadah. Itu tujuan kalau kita mengarang, buat satu penulisan. Untuk apa? Untuk nak memudahkan orang awam. Bukan nak orang tengok kita, aku karang kitab ni, aku hebat nak mampus. Tak. Jangan. Tengok berkat kitab ulama. Al-Imam Mansur Haji karang kitab Al-Jurumiyah tu. Bila habis sekarang ni satu kitab dah siap dah ni, satu kitab ni. Dia kata, ya Allah, kalau aku tak ikhlas kerana engkau hanyutkan kitab ni. Mau letak kat air. Tak tenggelam kitab dia. Kitab Jurumiyah tu kecil je, betul tak? Tapi disyarahkan berlambak kitab, betul tak? Disyarahkan oleh berlambak ulama. Dan penggunaan dia sampai sekarang masih pakai lagi. Betul tak? Betul. Itu sebab apa? Karangan ulama tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena banyak niat. Kena banyak ikhlas. Kena banyak tajdidkan niat. Betul tak? Dalam taklim tanya sebut. Perkara pertama sekali kena apa? Betulkan niat. Bukan waktu menulis, waktu apa tak. Waktu kita belajar pun dah kena betulkan niat dah. Habis. Kemudian waqad jama'tu hazihi risalah. Sesungguhnya aku menghimpunkan akan ini risalah daripada, aku himpun daripada kutubi a'immatina asy-syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Dia ambil daripada kitab-kitab a'immah syafi'iyah, ulama-ulama syafi'iyah. Ya, kadang dia ambil daripada kitab Syekh Zakaria Ansari, kadang ada dia ambil nakalkan daripada pendapat Imam Ramli, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Tu a'immatina syafi'iyah ridwanullah alaihim. Jangan tiba-tiba tak lagi keluar soalan, ustaz mazhab lain boleh ke tak? Jangan. Sebab kat sini kita bahas berkenaan mazhab Syafi'i je. Jangan nak lebih-lebih. Nak bertanya, nanti kita tengok juga soalan. Kalau tanya soalan yang ada jawapan dekat belakang, kita tak jawab lah. Man istajala apa? Syai'an qabla awani hukima bihirmani. Sabar. Waktu kami tu hadir kitab ni, dah lama tak baca kitab ni. Bila baca balik, keluar persoalan yang banyak, tertanya-tanya. Kalau macam ni hukum dah apa? Kalau macam ni hukum dah apa? Kita banyaklah tanya, bermuzakarah dengan kawan, kita tanya. Kawan jawab. Lama-lama dia fed up. Dia kata apa? Kau baca sampai habis lu. Kau baca sampai habis lu, baru kau tanya aku. Sebab apa? Sebab jawapan dia semua ada kat sini. Sebab tu dia kata kitab ni kafat memadai. Tu. Kalau masalah-masalah luar, tu lain lagi lah. Tu. Boleh nak tanya, bukan kita tak bagi tanya. Tengok agak-agak kita boleh jawab, kita jawab insya-Allah. Benda ni penting untuk bertanya. Laki kena faham macam mana seolah-olah dia tu seorang perempuan juga. Faham tak? Kena bertanya tu seolah-olah dia perempuan juga. Baru faham betul. Kalau dia laki tak macam ni kita kata,
bukan jadi perempuan, tapi biarlah. Tak cuba untuk menjadi memahami perasaan seorang wanita. Faham tak? Dia macam kau kalau keluar dia takkan faham dengan sebenar-benar. Nak faham ni kena faham perasaan wanita. Tak ada. Tak boleh tu. Mana? Kat mana tadi? Tu. Telah aku himpun ikat ini risalah daripada kitab-kitab a'immatina asy-syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Ya Allah Ta'ala redha atas mereka. Wa aktsaruha mustafadun min risalati syekhina al-allamah Muhammad bin Ali al-Khatib. Tok guru dia ni Pan. Tok guru dia lah, Muaz. Depan ni mukadimah awal tadi kita baca ni tok gurunya. Betul tak? Tu kan macam sama ni. Dia kata tengok, dan kebanyakan yang diambil faedah daripada risalah apa? Risalah guru kami iaitu Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Guru dia. Yang depan ni biqalamin Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Mungkinlah lepas dia menulis, dia serahkan kitab tu untuk dibaca oleh guru dia. Guru dia puji lah. Salah ke kita nak pujian daripada guru? Kita ni kalau sebolehnya kita kena kita ni kalau boleh bagi guru ni doakan kita sentiasa. Tu lah. Doa walaupun kita tak pandai pun boleh je kita nak bagi guru kita ingat kita. Betul tak? Sebelum exam tu mintalah doa ke guru, mesej selalu berhubung dengan guru. Guru akan ingat. Ni dah habis belajar, habis tam semua tinggal guru, tak ingat dah. Tak boleh. Kena berhubung dengan guru. Kita tinggi mana pun daripada guru kita, dia tetap guru kita. Pengorbanan dia tu dah ada kat kita dulu. Boleh? Guru akan doa. Doa guru tu kita nak. Doa guru tu kita nak. Lagi-lagi guru teringat, macam manalah anak murid aku kat Mesir. Dah berapa kitab dah habis, pada anak murid dah tidur. Pergi main futsal, pergi berjalan. Tu. Nak berjalan, tapi ngaji jangan tinggal. Habis. Mana? Kau apa macam mana 10 dars ni? Okey. Dia kata banyaknya dia ambil faedah daripada mana? Daripada risalah gurunya iaitu Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib hafizahullah taala. Wa matta'a bihi, mudah-mudahan Allah Taala beri nikmat padanya, pada syekhina, fi khairin, pada kebaikan dan afiatin dan kesihatan. Maknanya hidup lagi ni. Ke waktu dia mengarang ni hidup lagi ke? No way. Nanti kita cari tahu hidup lagi ke tak. Wallati fatahat mughlaqa masailil haid. Yang risalah yang fatahat, yang membuka oleh ini risalah, mughlaqa masailil haidi, akan yang dikunci, mughlaqa yang dikunci masailil haidi, daripada masalah-masalah haid. Dia puji risalah ni, dia kata risalah ini yang membuka akan masalah-masalah yang dikunci. Boleh kita kata idhafat dengan makna mausuf kepada sifat kepada mausuf. Masail mughlaqa, al-fatahat al-masaila al-mughlaqa. Boleh? Masalah-masalah yang dikunci daripada masail haid mughlaqa. Maksud dia masalah haid yang payah. Masalah-masalah haid ni payah. Dia seumpama sama seperti benda yang dikunci. Faham tak? Masalah-masalah haid ni diserupakan dengan benda yang dikunci. Sebab apa? Sebab nak hurai benda kunci tu buka satu, betul tak? Macam tu juga masalah haid. Perlu dihuraikan satu, betul tak? Tu. Susah. Mungkin wajah Syabal ni pada pihak-pihak susah. Susah ke apa ikutlah. Wa qad qassamtu hazid durus, sungguhnya aku telah membagi kat ini durus ila samaniyat durusin kalati, kepada 8 durus.
pelajaran kalati seperti yang akan datang. Pertama, ad-darsu al-awwal kita lihat dulu, muqaddimatun 'ammatun haula ad-dima' al-kharijati min al-farji. Kan? Muqaddimah yang umum sekitar darah-darah yang keluar daripada faraj. Darah-darah yang keluar daripada kemaluan wanita tu apa saja dia akan beritahu. Ad-darsu tsani sinul haidi wa sifatihi wa alwani wa muddatihi. Umur yang layak keluar haid dan sifat-sifat haid dan warna-warna haid dan tempoh-tempoh haid. Ad-darsu salis at-tuhru minal haidi wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Dia akan bahas suci daripada haid dan nifas. Ad-darsu rabi' fi nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Perbahasan pada nifas dan tempoh nifas dan apa yang berkaitan dengan nifas daripada hukum-hukum. Ad-darsu khamis fi ma yahrumu bil haid wan nifas. Apa-apa yang haram pada haid dan nifas. Ada susadis at-ta'riful mustahadati wa ma yalzamuha. Ta'rif dengan mustahadah wa ma yalzamuha, dan apa yang lazim bagi mustahadah. Ada susabi al-mustahadah fil haidi. Mustahadah yang ada di dalam haid. Ini susah. Al-mustahadah fil nifasi. Perbahasan istihadah yang leceh semua. Wa as'alullah ta'ala ay yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhil karim. Aku minta kepada Allah Ta'ala supaya bahawa Allah Ta'ala menjadikan ini kerja ni khalisan, khalisan semata-mata liwajhil karim, kerana Allah Ta'ala. Wa arju wa amulu mimma ittala alaihi fara'a fihi khata'an ayunabbihani alaihi. Dan aku harap dan aku bercita-cita mimman ittala, barang siapa yang membaca alaihi atas ini, kan, atas ini kitab ya, fara'a, lalu dia melihat pada ini kitab khata'an, akan kesalahan, ayunabbihani alaihi, bahawa memberi tambih, memberi peringatan akan aku, bagi tahu aku, tegur aku alaihi atas khata' itu. Macam tu juga kami, kalau kami ada tersalah terang, kan, tersalah terang, tak kena ke apa semua, bagi tahu. Faham tak? Kadang kita ni duk pening-pening, kadang melalut juga. Bahaya. Kalau kami tersalah terang, bagi tahu. Takut salah faham, kawan-kawan salah faham, tu bahaya tu. Takut bahaya nak cerita berkenaan hukum ni. Boleh? Wa qad ana, sesungguhnya telah tibalah awanu syuru', waktu masuk fil maqsud, ke dalam maksud. Nak sampai nak masuk ni, nak masuk, sabar lu. Bi aunil malikil ma'bud, dengan bantuan malikil ma'bud, tuan yang disembah. Fa ila darsil awal, maka kepada dars yang pertama. Apa dia? Ad-darsul awal muqaddimatun amatun halad dima' al-kharijati minal farji. Minum dulu. Bismillah. Ya Allah, kelak ini skip tak ni? Kita nak ngaji sampai pukul 11 ni. Ya, ni skip tukang buat air mana? Tak nak skip habis stok, tak apa. Tak kita tahu, kau tak kita bawa di rumah. Ad-darsul awal muqaddimatun amatun hawla ad-dima' al-kharijah min al-farji. Muqaddimah yang umum, hawla ad-dima', sekitar hawla ad-dima', darah-darah yang keluar daripada faraj. Okey. Ad-damul, qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid darin insyaallah ta'ala, amin. Ad-damul khariju min farjil mar'ati imma ay yakuna haidan aw nifasan aw istihadatan. Ya. Ya. Darah yang keluar daripada kemaluan wanita, imma ayyakuna, adakala adalah ia, darah itu haidan, ayyakuna adam, haidan, haid, au nifasan, au istihadatan. Tahu mujak? Perempuan ni keluar darah. Siapa yang tak tahu? Lelaki.
Tahu kan? Perempuan mengalami keluar darah. Darah yang keluar daripada faraj wanita, ada kala dia adalah haid atau nifas atau istihadah. Wala rabi'a laha. Tiada jenis yang keempat pun baginya. Bagi apa? Bagi mar'ah. Boleh? Darah ni 3 sahaja. Tak ada jenis yang keempat. Okey. Walaupun dia ni berbilang nama, berbilang situasi, dia takkan lepas daripada 3 ni. Boleh? Boleh. Jangan kata, Ustaz, darah wiladah, darah ni, darah tu. Tu takkan lepas daripada 3 ni. Macam Imam Bajuri pun sebut, la rabi'a laha. Ada setengah ulama, dia menyebut darah ini ada 4. Haid, nifas, istihadah dan fasid. Tapi fasid dan istihadah tu sama. Katanya fasid ni adalah darah yang keluar bagi perempuan yang belum cukup umur. Faham? Yang belum cukup umur. Perempuan keluar darah, nak dikatakan haid, mestilah umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Takribiyah, lebih kurang. Maknanya, maksud apa? Kalau 15 hari sebelum genap 9 tahun keluar darah, maka darah itu boleh dikatakan haid. Kalau 16, 17, 18 sebelum genap 9 tahun, maka darah tu tak boleh dikatakan darah haid. Itu darah fasid. Jadi ulama kata fasid istihadah tu sama je lah. Sebab tu dia kata apa? La rabi'alah. Tiada jenis yang keempat baginya. Faham? Faham? Laki faham tak? Senang ni kan? Mudah. Awal. Bocah kan? Kalau awal-awal tak faham, bocah balik lah. Walaupun dia ni berbagai nama, berbagai situasi, dia tak akan lepas daripada 3 darah ni. Haid, nifas, istihadah. Contoh kita kata damut talqin. Tahu damut talqin? Damut talqin. Damut talqin. Damut talqin nanti dia akan bahas dalam ni. Damut talqin adalah darah yang keluar ketika sakit beranak. Kalau orang Melayu kita panggil apa? Ketumban. Ketumban tu bukan air. Tu aku pening. Betul. Aku dah keluar aku. Tadi kami. Kalau yang ikut ngaji kita tahulah kami tu. Kami ni, kitab ni, baca balik kitab ni, buat istiqra', bukan buat istiqra', maknanya kita bertanya seorang-seorang, bertanya orang yang mengaji, ustazah tanya. Sebab apa? Kita nak faham situasi tu, faham tak? Tu. Laki kena macam tu, kena faham situasi. Jadi, ketumban ke? Ketumban tu air ke apa? Ketuban ke ketumban? Ikutlah apalah. Okey. Darah yang keluar ketika sakit beranak itu namanya damut talqin. Boleh? Jangan gaduh. Okey. Dalam kitab dia sebut, dalam ibanah dia sebut damut talqin apa? Kalau ibanah dalam ibanah dia sebut damut talqin adalah ad-damu al-khariju qabla al-wiladati. Boleh? Ad-damu al-khariju qabla al-wiladati. Boleh. Darah yang keluar sebelum daripada wiladah. Dalam Taqrirat Sadidah, muka surat 164. Ni mana kami jumpa muka surat ni, tulislah, boleh rujuk. Damut talqin apa? Ad-damu alladhi yakhruju ma'a khurujil walad. Ad-damu alladhi yakhruju ma'a khurujil walad. Boleh? Tulis, jangan tak tulis. Ad-damu alladhi yakhruju ma'a khurujil walad. Sedang kita kata damut talqin ni darah yang keluar ketika sakit beranak. Maksud sakit beranak apa? Waktu perempuan dah bang nak beranak ni, bang nak beranak tu. Boleh? Itu damut talqin mujah. Tu. Ketika dia sakit beranak tu keluar darah, itu namanya damut talqin. Okey. Damut talqin ni dia takkan lepas sama ada 2. Haid ataupun istihadah. Boleh? Ikut situasi. Kita akan hukumkan ada damut talqin ya. Tengok, belum start haid dah damut talqin, betul tak? Ni sabar dulu, kita dengar. Damut talqin ni
darah yang keluar ketika sakitnya beranak, kita nak hukumkan dia haid ni jika dia ni bersambung dengan darah sebelum dia sakit beranak tu, sebelum timbul sakit beranak tu. Boleh? Contoh, ini ikut pendapat yang mengatakan orang mengandung boleh keluar haid. Ini pendapat yang muktamad, betul tak? Al-hamil boleh mengeluarkan haid. Okey. Contoh, sebelum tiba sakit beranak tu, dia ni dia keluar darah haid. Cukup syarat haid lah, apa semua tu. Kemudian tengah-tengah keluar darah haid, kemudian datang sakit beranak tu, pun keluar darah juga. Jadi dam situ, dam mutalqin, dihukum sebagai haid. Boleh? Itu dia kata dam mutalqin ni ibarat kata adam al-kharij qabla al-wiladah. Waktu ialah sebelum nak beranak mesti sakit dulu, tu tak? Tu. Darah yang keluar sebelum keluarnya anak. Kemudian takrirat kata dam yang keluar beserta keluarnya anak. Keluar tu pun sakit juga, betul tak? Tu. Darah yang keluar beserta khurujil walad tu pun dinamakan talqin. Bila habisnya baby tu keluar sebiji, nuzul keluar sebiji, kemudian keluar darah, itu baru dihukum darah nifas. Nifas ni selepas faraghir rahim, daripada isi tu dah keluar, baru keluar darah. Boleh? Sebab tu kita kata walaupun berbagai situasi, berbagai nama talqin ke apa ke semua ke, dia tak akan lepas daripada 3 hukum ni. Tu. Dalam yang Ana ada sebut, kenapa disebutkan nama dengan nama dam talqin? Sebab dam dia kata atal huwa an-nashi' min al-wiladah. Sakit perut yang terjadi daripada wiladah. Sebab tu namanya dam talqin. Darah yang keluar ketika sakit beranak. Kita terjemah macam itulah, sakit beranak. Ataupun dalam yang Ana ada sebut lah, kenapa dinamakan dam talqin? Kerana as-saut al-musahib lil wiladah. Suara yang menyertai bagi beranak. Macam tu. Tak tahulah. Mujah. Allah alam. Tu katanya tu. Boleh. Ada juga yang namanya adam apa? Alladhi yakhruju baina tau'amai. Tau'amai, betul tak? Darah yang keluar antara dua kembar. Darah yang keluar antara dua kembar. Okey, keluar. Contoh, Nawai dengan Nuzul ni kembar. Contoh. Nawai keluar dulu. Ada sekot, bukan sekot. Ada seorang lagi nak Nuzul kat dalam. Tak keluar. Tapi keluar darah. Apa hukum darah tu? Ni. Apa hukum darah tu? Adamu alladhi yakhruju bainat at-tawamain. Betul tak baca dia macam tu? Kita tengok dulu. Betul tak? Atau amain, betul lah. Kembar. Salah seorang kembar. Apa hukum darah tu? Jadi disebutkan di dalam Qalyubi, di dalam Taqrirat, dia sebut bahawasanya darah yang keluar antara dua kembar tu, seorang lagi belum keluar. Darah yang keluar, seorang dah keluar, seorang lagi belum. Jadi antara dua tu ada keluar darah. Okey. Darah yang keluar tu dihukumkan apa? Dihukumkan dua, sama ada haid ataupun nifas. Dia hukumkan haid ataupun istihadah. Istihadah ataupun haid jika berlaku di zaman haid. Boleh? Tu. Di dalam Rawdah dia sebut apa? Ulama khilaf. Rawdah ni luas sikit. Dia sebut ulama khilaf. Adakah darah yang keluar antara dua kembar itu dihukumkan nifas atau tak? Setengah pendapat mengatakan bukan nifas. Tu yang kuat. Setengah pendapat mengatakan Muqabil Asah. Yang Asah kata bukan nifas. Yang Muqabil Asah kata nifas. Kemudian nifas, lepas tu pendapat Muqabil Asah tu dia khilaf pula. Adakah nifas tu 2 kali ataupun sekali? Bening. Boleh cek dalam Rawdah. Berkenaan damu baina tau'amai ni, cek dalam Rawdah. Kalau ada Maktab Hashimiyah, type faslun fid damil ladzi tarahu baina tau'amaini. Tak ada muka surat lah, tak tulis. Dalam Rawdah. Dia bahas luas sikit.
Boleh? Kalau dalam qalubi dia sebab apa? Kalau dalam qalubi, dalam kitab qalubi cari dekat perbahasan nifas. An-nifasu ya'qibul wiladah. Betul tak? Nifas ni mengiringi wiladah. Kan? Kat situ dia kata liyakhruja, kerana nak mengeluarkan ma baina tau'amaini, antara dua kembar. Fa innahu damu fasad au damu haidin in kana fi zamanihi kama marra. Boleh. Tu perbahasan dia panjang lagi. Tu. Boleh tengok dalam qalubi pada perbahasan qauluhu wa qaulu an-nifasu yaqibul wilada. Itu. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya darah tu walaupun dia berbagai nama, berbagai situasi, dia tak akan lepas daripada tiga tu. Haid, nifas, istihadah. Sebab tu ulama kata wala rabi'an laha. Boleh lagi. Boleh. InsyaAllah. Kalau nak lupakan yang tadi